Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, siapa yang bunuh maksudnya? Nabi Musa kata dia ni yang bunuh. Kan senang. Kenapa susah-susah nak suruh seorang ambil badan cukai mayat tu bangkit, abang kata dia ni bunuh. Allah susahnya. Allah bagi wahyu pun senang lah kan. Ataupun tiba-tiba Nabi Musa kata, oh dia pun ambil tongkat lah, cukai mayat tu, mayat tu pun bangkit balik. Kan senang. Dia pun kena cari lembu. Sebab tu saya kata, cerita ni lebih kepada Allah sajalah. Hampa pergi cari lembu dia. Dengar nak buat tak buat? Suruh pergi cari lembu, ambil badan lembu tu, pukul mayat tu, tu simbolik je. Simbolik kepada nak tengok mereka ni taat tak taat perintah tu. Kalau setakat nak bagi dia tu hidup balik, habaq siapa bunuh, Allah mudah je Allah nak buat. Allah boleh buat pun. Cerita Ashabul Kahfi tak nak siapa pukul, kau bangkit lah kan. Ini bukan satu-satunya cerita orang bangkit balik selepas mati. Dalam Al-Quran banyak kisah yang bangkit balik selepas mati. Kurang-kurangnya 3 atau 4 cerita dalam Al-Quran yang mati hidup balik ni. Nampak tak lagi mesej cerita ni? Kalau setakat Israeliat tadi, setakat tu lah kan. Kita sampai tak dapat apa mesej yang Allah nak cerita. Sampai bila-bila kita nak baca Al-Quran macam tu. Sampai bila-bila kita tak kenal Bani Israel ni siapa. Macam mana sikap mereka dengan Nabi mereka. Jadi Allah akhirinya cerita ni, kita kena 7.30 lah. Tadi kita mula 6.30, sejam lah kan. Nampak macam lama. Bila lah habis? Tak kena habis lah. Tak sebenarnya tak habis, lepas dah ni 74. Allah akhiri dengan apa? Allah buat kesimpulan. Awal sangat Allah buat kesimpulan. Saya banyak lagi cerita-cerita Bani Israel lepas ni. Allah kata apa? Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati mereka menjadi lebih keras selepas itu. Keras hati. Dah tengok mayat yang mati hidup balik, habaq sampai bunuh dia pun mereka masih gaya buruk banyak lagi. Masih tak bertambah pun iman mereka. Bahkan hati mereka lebih keras. Semakin keras hati. Bahiyakal hijarah. Allah sendiri yang umpamakan bahawa jantung hati mereka ni seperti batu. Atau asyaddu qaswah, ataupun lebih keras daripada batu. Lebih keras daripada batu. Sebab apa Allah kata macam tu? Sebab wa inna minal hijarah. Sebab ada setengah batu pun lama yatafajjaru minul anhar. Celah-celah batu boleh keluar air. Batu tak keras tu pun kan boleh keluar air sungai. Celah-celah batu kan. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Allah nak ingatkan balik. Allah nak ingatkan mereka balik kan. Kan mereka lalu pada pasir kan, tak ada bekalan minum. Mereka pun minta apa? Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Nabi Musa minta minuman untuk kaum dia. Kami pun kata pukullah dengan tongkat kamu sebuah batu. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina, 12 mata air. Ni Allah nak ingat, wa inna minha lama yashaqqaqu. Ada setengah batu dia boleh pecah. Fa yakhruju minhu al-ma', keluar air daripada batu tu. Batu pun okey lagi. Ya, tak depa ni lebih keras daripada batu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada sebagian batu tu boleh hancur, lebur kerana takutkan Allah. Dan cerita Nabi Musa, dia nak tengok Allah. Nak tengok Allah. Allah kata kamu tak mampu tengok. Allah pun jelmakan kepada zat dia, kepada bukit. Bukit tu hancur. Bukit batu yang besar tu
kita manusia hati ini tak takut Allah. Tapi yang Allah kata, mereka ni lebih keras daripada batu. Bukit batu besar tu pun boleh hancur. Min khasyatillah. Wa Allahu bighafilin amma ta'malun. Apa jangan ingat, Allah lalai, Allah tak tahu, Allah lupa apa yang apa buat. Banyak sangat ni kerana mereka ni. Jangan ingat kata Allah, Allah ghafil, Allah lalai, Allah cuai, Allah lupa apa yang kamu sentiasa kerjakan. Ni yang cerita lembu Bani Israel dengan Nabi Musa. Lembu Bani Israel dengan Bani Israel. Sebab itu tajuk cerita ni kisah lembu berzina dengan Bani Israel. Dia punya fokus dekat adakah mereka nak taat kepada perintah tentang lembu itu. Jadi itulah, mudah-mudahan dengan cerita yang pertama ni, tuan-tuan dan puan di sini, muslimin muslimat boleh faham. Inilah style untuk kita ataupun kaedah untuk kita macam mana nak tadabbur Al-Quran, macam mana nak faham Al-Quran, macam mana kita nak rasa hebatnya Al-Quran, bahawa Al-Quran ini kitab hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan sebelum bulan Ramadan. Ingat balik dah ayat apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak, kita tak nampak Al-Quran ni sebagai kitab petunjuk. Sebagai kitab petunjuk, dia ada mesej-mesej tertentu yang perlu kita faham daripada kitab ni. Ini bukan buku cerita dongeng. Kalau dengar cerita tu ada cerita bukan itu. Tujuan Al-Quran diturunkan. Bila Allah rakamkan cerita ni dalam kitab dia, bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Ada sebab yang penting yang perlu kita faham. Dan cerita ni mesej dia sentiasa berguna sampai hari kiamat. Apa yang kita kena sedar untuk diri kita lagi bila baca cerita ni, bahawa setelah kita mendengar perintah daripada Allah dan Rasul, ini Allah kata, ini Nabi kata, segera laksanakan. Jangan kita banyak tanya. Kita faham, kita tak faham sebab apa, kita tahu, kita tak tahu apa tujuan perintah ni, kita laksanakan sebagai hamba yang taat. Wallahu a'lam. Itulah dulu kuliah pada pagi ini. InsyaAllah kalau ada rezeki dan kesempatan lepas raya, tak bulan puasa boleh buat lagi lah. Raya ni tetap boleh buat, tak boleh buat raya InsyaAllah kalau ada kesempatan bolehlah kita sambung lepas raya. Tidak, kita akan miss sebulan. Kisah apa selepas ni nak dirahsiakan ke macam mana? Dia saya cari kisah apa yang best. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.